Kita mulai sesi temu bual berkaitan dengan kaum Iban. Oke, kita mulai dengan latar belakang. Bolehkah Encik memperkenalkan diri? Untuk nama saya ialah Linggi Anak Sasi, nama Pendohan, Hmm. serta semua umur 32. Untuk tarikh lahir 9 Desember 1991, tempat lahir adalah Sarike, keturunan adalah Iban, alamat adalah Pimpingan Hulu Sarike, yaitu berada di Sarawak dengan bilangan adik-beradik 3 orang, yaitu seorang abang, seorang kakak, dan pendidikan adalah seorang guru. Pendidikan adalah apa pendidikan? Macam degree master ataupun Pendidikan ialah ijazah pendidikan sarjana muda dan pekerjaan adalah seorang guru. oke, terima kasih. Jadi beralih kepada soalan seterusnya. Adakah terdapat tradisi khas masyarakat Iban yang masih dikekalkan sehingga hari ini? Untuk tradisi khas masyarakat Iban yang masih lagi dikekalkan sehingga hari ini, uh, kita boleh lihat dalam perkawinan ataupun ketika ada kematian lah yang biasanya yang masih lagi dikekalkan hingga hari ini. Oke, jadi antara dua tradisi itu boleh ceritakan lebih lanjut tentang kem- apa tuh kemudian kematian, adat kematian dan perkawinan. Ceritakan dengan lebih lanjut. Untuk perkawinan biasanya dia melibatkan di antara tempat yang berbeza lah. Biasanya kalau untuk perkawinan dia ada beberapa kita panggil sebagai apa terpanggil itu adat, yaitu contoh yang pertama Gambi Indo, itu yang biasanya yang di tempat pengantin perempuan. Kemudian biasanya untuk perkawinan apabila sudah ada sambutan di tempat pengantin perempuan, jadi yang pengantin perempuan dia akan dibawa balik ke tempat pengantin lelaki lah untuk sambutannya seterusnya. Bagi kematian pula, antara yang masih dikekalkan ialah cara lama, bukan melalui cara sembahyang, yaitu apabila ada kematian biasanya dia akan berlangsung selama 3 hari dan selepas itu tempoh untuk berkabung biasanya mengambil masa dalam 14 hari hingga tempoh 30 hari, begitulah untuk perkawinan dan kematian. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya tentang perayaan Gawai sebab di Sabah juga ada perayaan yang hampir sama macam Gawai yaitu Pesta Keamatan. Bolehkah Encik ceritakan lebih lanjut tentang perayaan Gawai? Perayaan Gawai, apabila dia dirayakan di rumah panjang, selalunya perayaan Gawai ini melibatkan apabila anggota keluarga memang semua akan baliklah ke kampung, tidak kira di mana mereka bekerja. Jadi semasa perayaan Gawai itu kita boleh lihat kadang-kadang rumah panjang itu memang penuh lah, sebab kebanyakan semua anggota keluarga yang jauh mereka akan balik untuk merayakan perayaan Gawai secara bersama. Oke, terima kasih. Untuk soalan seterusnya, apakah kepercayaan atau pantang larang yang dipercayai oleh masyarakat Iban di sana? Untuk kepercayaan dan pantang larang antara yang masih lagi dipercayai oleh masyarakat di sini biasanya melibatkan semasa proses menanam padi begitu, ataupun yang bekerja, ataupun untuk bercocok tanam biasanya yang berkaitan dengan kepercayaan seperti jenis burung ataupun jenis binatang, suara-suara yang didengari, ya itulah kepercayaan yang biasanya dipercayai oleh masyarakat. Oke, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya lebih lanjut tentang perayaan Gawai.
Selain daripada sambutan perayaan Gawai yang banyak ahli keluarga datang, apakah makna di sebalik perayaan Gawai tersebut? Untuk perayaan Gawai biasanya itu lebih kurang sama dengan sambutan di Sabah saya rasa, yaitu tentang untuk menandakan berakhirnya proses menuai padi, ya, untuk merayakan bahwa hasil tuaian pada tahun tersebut mungkin dia bertambah ataupun mencukupi. Jadi itu yang sebenarnya apabila perayaan Gawai ini dirayakan. Kemudian semasa perayaan Gawai juga kita boleh lihat ada di antara golongan yang tua ataupun masyarakat yang lebih tua, mereka lebih kepada untuk rebut. Kalau masyarakat Iban mereka panggil piring lah. Itu yang bagi yang masih lagi menggunakan kepercayaan animisme. Jadi kita boleh lihat ada beberapa cara baru dan juga masih lagi dikekalkan beberapa cara lama lah biasanya semasa perayaan Gawai. Oke, terima kasih. Untuk soalan seterusnya, adakah terdapat tradisi atau adat tertentu semasa menjamu selera atau berhimpun dalam masyarakat Iban? Tradisi ataupun adat istiadat semasa berhimpun biasanya kalau ikutlah dia punya apa keperluan untuk mengadakan seperti untuk apa kegunaan perhimpunan itu. Tapi biasanya kalau perhimpunan dia memang dijalankan di tuai rumah. Tuai rumah yang merupakan ketua untuk di rumah panjang. Semasa ini biasanya mereka untuk adat yang lama sebelum memulakan apa-apa perhimpunan seperti yang sekarang lah kalau kita tengok bersampi, iaitu masih lagi menggunakan kepercayaan lama lah biasanya untuk memulakan supaya dengan harapan mungkin aktiviti itu berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih. Soalan seterusnya adalah apakah ciri-ciri unik etnik Iban yang berbeda daripada etnik yang lain? Ciri-ciri unik yang membezakan di antara masyarakat Iban dengan etnik yang lain, kalau kita boleh lihat dengan jelas seperti dalam masyarakat Iban dia dipanggil sebagai pantang ataupun yang lebih dikenali sebagai satu, yaitu aktiviti di mana masyarakat Iban boleh dikenali dengan lebih jelas lagi untuk membezakan mereka berbanding dengan etnik yang lain, yaitu untuk mencacah corak-corak tertentu pada anggota badan mereka lah. Itu antara ciri yang paling ciri yang paling ketara sekali untuk membezakan etnik Iban dengan etnik-etnik yang lain. Terima kasih. Untuk soalan seterusnya, adakah terdapat makanan tradisional Iban yang masih terkenal sehingga kini? Untuk makanan memang ada makanan minuman seperti kalau makanan biasanya masyarakat Iban makanan yang dimasak di dalam buloh ataupun lebih dikenali sebagai panso. Makanan seperti biasalah ayam, ikan, sayur-sayuran, cuma cara untuk memasak itu saja yang membezakan dia, yang membuatkan dia sebagai makanan tradisional. Masih lagi menggunakan buloh ataupun lebih dikenali untuk masyarakat Iban di sini mereka panggil sebagai ruas. Oke, terima kasih. Soalan seterusnya, bolehkah Encik ceritakan tentang pakaian tradisional masyarakat kaum Iban? Untuk pakaian tradisional, kemana ya? Untuk pakaian tradisional adakah lebih kepada yang lelaki ataupun kepada yang perempuan atau dua-dua? Kalau dua-dua boleh juga Encik. Untuk lelaki tidak banyaklah. Untuk lelaki seperti umum yang kebanyakan orang sedia tahu, kalau lelaki yang memang ada itu kita panggil sebagai sirat. Mungkin pernah dengarlah sebelum ini. Itu merupakan pakaian khas lah untuk bagi yang lelaki. Kemudian untuk yang perempuan ini agak lebih rumit sedikit sebab dia melibatkan dari bahagian rambut
gelang tangan hingga ke pakaian dan juga sehingga ke gelang kaki. Untuk pakaian mungkin tidak berapa lah untuk saya terangkan. Kalau yang perempuan, kalau biasanya yang perempuan bagian di atas kepala itu rambut itu biasanya dipanggil sebagai sugu tinggi. Kemudian mari empang yang digunakan di bagian badan biasanya di leher. Kemudian kain tenun biasanya seperti buah kumbuk itu untuk jadi sebagai bagian bawah lah. Kemudian yang gelang-gelang biasanya dia menggunakan timah, perak, kadang-kadang ada juga yang dibuat daripada duit shilling yang lama. Itu untuk pakaian yang bagian perempuan. Terima kasih. Dan keseruan seterusnya, adakah terdapat sekolah atau program pendidikan yang khusus untuk melestarikan budaya Iban di kampung tersebut? Untuk sekolah daripada kampung di sini, sekolah dia agak jauh. Tapi sekarang mungkin agak dekat lah sebab sudah ada jalan untuk angkutan. Jadi sekolah ini kalau tidak silap mungkin terletak dalam jarak 30 meter sampai ke Pekan. Murid-murid dia memang kebanyakan dia tinggal di asrama lah. Untuk program pendidikan jarang ada yang membuat program di kampung sebab tidak ramai yang tahu kedudukan kampung sebenarnya. Oke. Oke, jadi soalan seterusnya, bagaimana pula dengan peranan orang tua dalam pendidikan anak-anak Iban? Untuk peranan orang tua dalam pendidikan dan sekarang ini boleh lihatlah di sini mereka agak menitik beratkan dari segi pendidikan. Terutamanya sudah ramai juga anak-anak yang bersekolah di sekolah rendah, ada juga yang sampai ke peringkat yang tinggi seperti di universiti dan juga beberapa tempat lain. Mereka juga mendapat pendedahan juga lah, terutamanya apabila terdapat seperti program-program khas yang dijalankan agak jarang juga, tapi sekarang ini sudah ada capaian seperti capaian internet, jadi orang tua pun mereka lebih kurang seperti lebih expose lah untuk membantu dalam pendidikan anak-anak mereka. Memang tidak dapat banyak lah, tapi untuk sementara ini galakan itu memang adalah daripada orang tua. Baik, untuk soalan seterusnya, adakah terdapat halangan dalam mempertahankan bahasa Iban di kalangan generasi muda di kampung tersebut? Untuk mempertahankan bahasa Iban di kalangan generasi muda, halangan itu memang tidak ada sebab salah satu faktor dia untuk masyarakat di sini bahasa Iban itu memang salah satu bahasa utama lah yang digunakan. Jadi penggunaan seperti bahasa Melayu itu agak jarang lah sebab apabila anak-anak mereka memang dilatih lah untuk vocabulary mereka terutamanya untuk mengenali benda memang bahasa pertama mereka adalah bahasa Iban lah. Jadi tidak ada masalah untuk mempertahankan bahasa Iban. Oke, terima kasih. Untuk soalan seterusnya, adakah terdapat interaksi atau silang budaya masyarakat Iban dengan etnik lain di sekitar kampung? Untuk interaksi ataupun silang budaya dengan etnik lain memang ada. Sebab sekarang ini bagi macam yang perkawinan tadi tidak terikat kepada Iban dengan Iban, jadi kebanyakan juga yang muda-muda sekarang ini mereka kita panggil sebagai perkawinan campur lah. Jadi untuk etnik itu memang adalah sudah menetap di kampung, jadi tidak jadi masalah juga lah untuk mereka mengenali etnik-etnik lain. Oke, untuk soalan seterusnya, adakah terdapat pengaruh budaya lain dalam tradisi Iban masa kini? Pengaruh budaya lain, pengaruh yang macam mana? Adakah dari segi bahasa mungkin, pemakaian ataupun yang lebih spesifik? Mungkin dalam bahasa?
Bahasa memang adalah untuk segi pengaruh budaya lain dalam bahasa, dalam apa lagi lah, selain daripada bahasa, pengaruh budaya lain kebanyakannya tidak berapalah sebab masih agak terpencil. Jadi mungkin dari perkahwinan itu, kalau dari segi perkahwinan ada yang berbeza lah sebab kebanyakan sekarang ini apabila terdapat perkahwinan, pengaruh yang kita jelas lihat adalah cara moden. Mereka lebih kepada membuat ataupun melaksanakan perkahwinan bukan di kawasan rumah panjang. Salah satu faktor dia memang jauh lah. Kalau terdapat daripada tempat-tempat yang jauh dia mau pergi, jadi dia akan pilih tempat yang senang. Jadi untuk pengaruh budaya dari segi perkahwinan itu untuk cara moden adalah tidak menggunakan pakaian tradisional, lebih kepada penggunaan seperti baju yang sudah ada lah, kita boleh tengok. Itu saja pengaruh yang ada budaya. Oke, terima kasih. Soalan seterusnya, bagaimana Encik melihat masyarakat Iban membangun di kampung dalam tempo 10 tahun akan datang? Untuk dalam tempoh 10 tahun akan datang, untuk masyarakat Iban di kampung ini boleh tengoklah dia punya pembangunan, sebab sekarang ini boleh lihat dengan jelas apabila ada mungkin peluang untuk pergi ke kampung, kita boleh tengok beberapa pemodenan yang sudah dijalankan. Yang paling ketara adalah jalan raya dan juga dengan pembinaan salah satu menara telekomunikasi. Jadi itu saya rasa untuk pembinaan menara itu dia akan lebih membawa kemajuan lah. Harapkan kepada anak-anak muda lah 10 tahun akan datang, kemudahan ini akan digunakan dengan sebaiknya lah, itu saja. Oke, untuk soalan seterusnya, bagaimanakah Encik mahu menggalakkan generasi muda untuk meneruskan warisan budaya Iban? Untuk menggalakkan generasi muda biasanya kalau anak muda mereka hanya berada di kawasan kampung apabila masa cuti. Jadi untuk menggalakkan mereka meneruskan budaya itu kebanyakannya biasa yang lebih berpengalaman dan muda. Sebagai salah satu warisan memang akan dibawa seperti untuk aktiviti bercocok tanam, masih lagi dengan cara tradisional. Kemudian warisan yang kita boleh tengok perlu dipertahankan adalah kemahiran untuk seperti memburu ataupun cara untuk mencari makanan, survival skill, terutama yang sebab kawasan kampung kita boleh tengok dia memang dekat dengan hutan lah. Jadi salah satu cara untuk menggalakkan mungkin dengan menggalakkanlah anak-anak ataupun generasi muda supaya mereka minat terhadap aktiviti tersebutlah. Oke, terima kasih. Soalan seterusnya, adakah terdapat tarian khusus yang melambangkan identiti masyarakat Iban? Tarian khusus untuk masyarakat Iban, sedia maklum memang ngajat lah. Tetapi tarian ngajat ini dia ada banyak jenis, tapi memang asas dia adalah ngajat ataupun diiringi dengan muzik yang lebih dikenali sebagai tabuh. Jadi apabila tabuh ini jadi orang yang memainkan alat muzik itu dipanggil sebagai bertabuh lah. Tarian dia memang ngajat sajalah untuk masyarakat Iban. Oke, seterusnya, apakah aspek budaya Iban yang Encik suka atau gemar? Untuk aspek budaya yang paling ketara di sini untuk masyarakat Iban di sini kita panggil sebagai beduruk. Beduruk ini lebih kurang seperti tolong menolong ataupun gotong royong sebenarnya. Apabila ada keperluan seperti tiba musim menuai ataupun sekarang ini lebih kepada penanaman kelapa sawit, jadi aktiviti beduruk ini dia melibatkan semua anggota rumah panjang untuk bekerjalah membantu
salah satu daripada penduduk ini, untuk minggu ini begini dan minggu depan jadi aktiviti penanaman itu ataupun apa-apa saja gotong royong memang dia akan laksanakan dalam secara bergotong royong lah untuk masyarakat dia. Oke, terima kasih. Jadi, soalan seterusnya, adakah terdapat tradisi lisan ataupun cerita nenek moyang yang diwarisi dari generasi ke generasi dalam masyarakat ini? Tradisi lisan cerita nenek moyang tu memang ada. Banyak juga sebenarnya, cuma sekarang ini generasi muda kebanyakan mereka kalau kita tanya memang 1-2 cerita itu mungkin mereka tahulah. Salah satu cerita mungkin faktor dia kita boleh tengok internet, jadi apabila lisan ini kebanyakannya sudah jarang digunakan lah. Kebanyakan masyarakat di sini untuk cerita lisan biasanya mereka mainkan daripada radio, sebab bagi kawasan di Sarawak radio dia masih lagi galak untuk menceritakan cerita-cerita lisan daripada zaman-zaman dahulu. Baik, terima kasih. Soalan seterusnya, bolehkah Encik ceritakan sedikit dialek khas atau bahasa yang digunakan dalam masyarakat ini? Dialek khas. Kalau bahasa yang digunakan memang bahasa Iban. Untuk dialek ini ada sedikit perbezaan lah, sebab di kawasan kami ini Sarike dia lebih dekat orang panggil sebagai, kalau mengikut suku ataupun kawasan dia ada bermula daripada Iban Saribas, Iban Matarajang, Iban Batang Lupa. Dia mengikut kawasan, dialek dia tidak juga banyak berbeza, cuma penggunaan terms itu untuk menerangkan sesuatu. Di sana kita boleh tengok banyak perbezaan dia. Sebagai contoh, antara dialek bagi kami di sini untuk menggigit itu biasanya angkir begitu. Untuk kawasan lain mereka mungkin menggunakan kanit. Jadi dia maksud yang sama, cuma penggunaan bahasa saja. Itu saja yang membezakan dia lah, dialek dia agak berbeza. Oke, terima kasih. Untuk soalan yang terakhir, apakah harapan dan aspirasi Encik terhadap masyarakat Iban agar suku kaum ini dikenali oleh orang ramai? Untuk aspirasi dan harapan agar masyarakat Iban dikenali ramai, mestilah kita berharap kepada golongan generasi muda lah, supaya generasi muda ini dapat meneruskan kita panggil sebagai adat ataupun tradisi, terutamanya pada tarian, pemakaian tradisional mereka, kemudian lebih kepada seni kraft tangan yang memang kita serba tahu, iaitu tenunan Iban ataupun kuah kumbu, dan satu lagi yang lebih kepada masyarakat Iban adalah daripada anyaman. Jadi untuk memastikan masyarakat Iban ni dia lebih dikenali lah oleh orang ramai, kita harap agar generasi muda mereka lebih berminat lah untuk kepada aktiviti-aktiviti tradisional seperti ini. Itu sajalah harapan saya. Oke, terima kasih Encik karena telah sanggup meluangkan masa untuk menjawab semua soalan kami. Sama-sama.